Allah Ta'ala kata, anak kamu tu akan jadi musuh kamu nanti di hari kiamat. Isteri kita pun jadi musuh, pasangan kita jadi musuh, anak pun jadi musuh. Kerana apa? Anak akan mendakwa atas kegagalan bapa dia, mendidik dia menjadi seorang yang baik. Jadi tuan-tuan, jangan duk seronok sangat duk bangga dengan anak. Besok anak tu Allah tanya, kenapa tak sembahyang? Bapa tak ajar. Alhamdulillah ada 4 soalan yang telah dikemukakan oleh pihak tuan-tuan kepada saya untuk kita ulas pada malam ini insya-Allah. Baik, soalan yang pertama. Apakah amalan-amalan mudah yang boleh diamalkan oleh ibu bapa yang senang dicontohi anak-anak supaya dapat membentuk syakhsiah dan akhlak yang mantap? Dewasa ini anak-anak terdedah dan lebih mudah untuk mengikuti apa jua siaran di dalam media sosial dan seringkali tidak mencerminkan akhlak Islam yang ibu bapa inginkan. Natijahnya, ibu bapa secara spontan menempelak atau memarahi anak-anak yang boleh menjurus kepada mental trauma dan perkembangan mental yang tidak sihat. Apakah langkah-langkah yang sepatutnya kita buat sebagai ibu bapa? Alhamdulillah tuan-tuan yang saya muliakan, majoriti yang hadir pada malam ni golongan muda. Golongan yang masih lagi ada anak dan yang boleh beranak lagi. Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau soalan ni bagi pada makcik-makcik pondok umur 80, tak apa nak relevan soalan ni tuan-tuan. Ya, tapi soalan ni diberi kepada tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan muda-muda boleh lagi melahirkan anak, boleh lagi dapat zuriat, ada lagi anak di sekolah rendah, ada lagi anak di sekolah menengah. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita ini ada manfaatnya kepada kita. Baik, yang pertama. Jawapan yang paling tepat, jawapan yang paling jitu ialah diambil daripada Al-Quran dan daripada hadis-hadis Nabi SAW, daripada kata-kata ulama dan sebagainya. Sebab itu saya suka bila menjawab satu-satu soalan, kita tengok, refer. Farudduhu ilallah war rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Ya, kita janganlah selalu menjawab bagi pendapat saya. Saya tu siapa? Apa pandangan ustaz dalam hal ini? Saya berpendapat Allah. Pendapat kita belum tentu betul. Tambah kita ni start, bukannya ustaz, start. Baik, sebab itu kalau kita melihat anak disebut ada dengan beberapa kali ataupun beberapa jenis sebutan yang merujuk kepada anak. Ada yang disebut sebagai tiflun. Ada yang disebut sebagai sobiyun. Ada yang disebut sebagai ibnun. Ini kalimah-kalimah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Ada yang dipanggil walad. Ada yang dipanggil ibnun. Ada yang dipanggil sebagai sabi. Ada yang dipanggil sebagai tiflun. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan anak ini kepada beberapa jenis. Yang pertamanya Allah Ta'ala sebut anak itu sebagai ibnun. Misalnya dalam surah Luqman. Ya bunayya, wahai anakku. Jadi perkataan ibni, ibnun, abna' ini tuan-tuan, ada lebih kurang 35 kali disebut oleh Allah di dalam Quran. Sama lah tu. Ibnatani, ibnun, abna' dan sebagainya. Misalnya dalam surah yang banyak disebut nama anak, ialah daripada surah Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku. Kadang-kadang Allah sebut dengan perkataan banin. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Allah Ta'ala sebut perkataan banin. Banin juga sama lah. Asal daripada kata yang awal tadi, ibnun ataupun abna' tadi, tuan-tuan, pluralnya. Baik, jadi perkataan itu, ibnu itu, dia merupakan anak daripada kandungan kita, anak lahir kita, anak kandung kita. Sesuatu yang merujuk kepada nasab, maka kita akan buh dia sebagai bin. Letakkan dia sebagai ibni. Okey? Tuan pengurusi.
Kipas angin ni dia kacau mic. Tolak dia. Okey. Bila tolak ke sana, dia kacau saya pula. Tak apa. Suruh kita kata ada aircon. Tak apa, no problem. Saya biasa panas dah, tuan. Yang penting, tuan-tuan dapat dengar dengan clear. Taklah dengar kipas angin duk tolak mikrofon saya. Baik. Perkataan Ibnu itu, dia akan merujuk kepada salsilah kita, nasab kita. Sebab tu kita bubuh binti. Makna binti itu zuriat kita. Dia merujuk kepada kandungan, anak yang kita kandungkan, akak-akak kandungkan, ataupun bapa nasab dia. Dia tak boleh letak kepada anak angkat. Sebab bukan mak angkat tu yang melahirkan dia, bukan bapa tu benih dia. Maka dia letak begitu. Sebab tu kita ni bin ataupun binti. Pasal kita letak kepada mak kita, bapa kita. Letak kepada yang melahirkan kita. Maka dia, perkataan itu ialah ibnu ataupun ibni. Ataupun dalam bahasa kita bin ataupun binti. Yang kedua, dia merujuk kepada perkataan walad. Ya, walad. Di dalam Al-Quran juga ada disebut perkataan walad tadi. Lebih daripada 100 kali disebutkan perkataan al-walad. Al-walad tu pula dia jadi macam-macam. Kadang dia jadi al-walid, kadang dia jadi maulid, kadang dia jadi walidan. Macam-macam membawa maksud perkataan walad itu. Dia menjurus kepada budak. Maka digunakan perkataan ayyuhal walad, wahai budak. Merujuk kepada budak-budak kecil, maka nama dia walad. Kalau dia baru dilahirkan, maka dia dipanggil sebagai maulid. Perkataan, ambil daripada perkataan al-walad. Kalau walidan, anak-anak muda. Walidan. Baik. Kemudian di dalam Al-Quran juga menggunakan perkataan sabi. Dan juga menggunakan perkataan sebagai tiflun. Mengikut kepada keadaan. Maka selalunya perkataan sabiyun, perkataan tiflun merujuk kepada anak-anak remaja. Anak-anak muda yang kita panggil sebagai sabi ataupun sebagai tiflun. Baik, itu benda anak yang disebut di dalam Al-Quran. Baik, apa lagi yang Allah Ta'ala sebut tentang anak di dalam Al-Quran? Ada disebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitrah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian pada kamu. Okey, adalah ujian. Ada 2 ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang pertama, harta kita. Yang kedua, kata Allah, anak-anak tu adalah ujian. Di dalam ayat yang lain pula, Allah Ta'ala kata, anak kamu tu akan jadi musuh kamu nanti di hari kiamat. Isteri kita pun jadi musuh, pasangan kita jadi musuh, anak pun jadi musuh. Kerana apa? Anak akan mendakwa atas kegagalan bapa dia, mendidik dia menjadi seorang yang baik. Jadi tuan-tuan, jangan duk seronok sangat duk bangga dengan anak. Besok anak tu Allah tanya, kenapa tak sembahyang? Bapa tak ajar. Kenapa tak solat? Bapa tak ada suruh pun. Macam mana saya nak solat? Maka bertekak besok bapa dengan anak di hari kiamat. Yang tu yang kata jadi musuh. Di dunia ni pun dah jadi musuh dah tuan-tuan. Di dunia sekarang belum kiamat lagi, bapa dengan anak, anak dengan mak dah jadi bergaduh dah. Gaduh sebab nak menikah, mak tak kasih. Tanya pada makcik, kenapa larang anak nak menikah makcik? Jauh benar pilihannya ustaz. Apa reka ustaz? Jauh benar. Kalau wangsa maju makcik tak kisah. Asyik wangsa tak apa, setia wangsa ke wangsa maju tak apa ustaz. Ini tak tahu mana negeri makcik, tak reti nyebut namanya ustaz. Sudah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ada yang bergaduh sebab jodoh. Ada yang bergaduh sebab harta. Tadi ada orang dari negeri mana datang jumpa saya pagi tadi tuan-tuan. Bergaduh dengan mak sebab semua bomo, semua ustaz cakap sakit dia tu, mak dia yang buat. Jadi saya tanya pada dia, datang jumpa saya untuk apa? Ustaz tengoklah siapa yang buat saya. Mana saya tahu siapa buat awak? Saya tak tahu. Tak aku ustaz nak tengok ke apa ke? Saya bukannya nujum.
Nak tengok dalam mangkuk wal hayung, tak mahu saya tu. Kalau mak awak tak buat awak, kalau mak awak tak sihirkan awak, macam. Tapi ustaz, semua cakap mak saya yang buat. Saya cakap pada dia, kalau mak awak buat pun sendiri, betul mak awak sihirkan awak, dia tetap mak awak. Tak ada sebab awak nak benci pada dia. Biarlah mak pukul pun, biarlah mak sihir pun, saya tetap hormat pada mak, saya sayang pada mak. Mak bunuh saya pun tak apa mak. Tapi hari ni berapa ramai yang dengar cakap bomoh. Dengar cakap bomoh. Bukan orang lain ni. Orang yang dekat-dekat dengan kita juga. Ini dia. Dekat-dekat dengan kita. Ada tak puas hati dengan mak ke? Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit, janganlah tanya pada ustaz ke, siapa buat saya. Boleh dah tengok siapa yang buat kat saya tu. Tak payah tanya. Dah sakit, ubat je lah. Yang kedua, kalau tuan-tuan ni sakit, datang satu ustaz, bomoh ke, dia ambil jari dia, letak di kepala. Cakap, siapa tuan kau? Jangan percaya, tuan-tuan. Tuan-tuan percaya ke cakap jin? Tuan-tuan percaya ke cakap hantu? Tambah-tambah kalau dia ambil je lada hitam, dia letak je celah-celah kuku dengan isi. Dia tekan. Cakap. Sakit tak tuan-tuan? Mari saya buat sekarang. Yang tak masuk hantu pun menjerit. Aduh, sakit. Suara mesti halus. Orang akan suara besar, suara dia bass, kalau dia terhantuk. Betul suara bass. Dia bangun-bangun, aduh. Nampak tu. Dia aduh, suara besar sebab dia terhantuk. Jarang orang terhantuk kepala, aduh, jarang tuan. Sakit yang suara halus, sakit tercepit. Jadi setengah orang dia ambil paku, dia letakkan di celah jari kaki dan dia picit dua jari kaki. Memang sakit gila tuan-tuan. Tambah tuan-tuan ada gaut. Dipicit pula, cakap, siapa tuan kau? Cakap, kalau tidak aku bunuh kau. Aduh, sakit. Akhirnya nak lepas daripada sakit, tuan-tuan sebut nama siapa? Nama yang teringat. Ustaz Kazim. Ustaz Kazim buat anak kau, nampak tuan-tuan. Ini masalah. Yang kita percaya kejadah apa? Tak payah, dah sakit-sakit. Ubat sajalah, jangan duk tuduh. Mak sendiri, bapak sendiri, apa kejadah entah ni. Kalau betul lah mak awak buat, sabar je lah. Tu mak kita. Apa mak buat pun mak, saya maafkan mak, saya sayang pada mak lebih daripada yang lain. Mak, melainkan Allah, Rasul dan jihad mak. Yang tu tak lebih daripada mak. Allah nombor 1, Rasul nombor 2, jihad nombor 3, baru datang mak, baru datang bapak. Tuan-tuan yang saya hormati. Baik. Kemudian, Allah Ta'ala menyebutkan juga di dalam Al-Quran bahawa anak ini adalah anugerah Allah. Anak ni anugerah. Ya Abu Liman Yasha. Allah Ta'ala kata dianugerahkan anak dia, sama ada anak tu perempuan, inasa, anak perempuan Allah Ta'ala anugerahkan. Dan kata Allah juga, wa ya Abu Liman Yasha az-zukur. Dan dianugerahkan juga anak laki-laki pada siapa yang dikehendakinya. Sebab tu kalau isteri tuan-tuan mengandung, bila bersalin, perempuan, Allah yang bagi. Tahun depan beranak lagi, perempuan lagi. Lagi sekali beranak, perempuan lagi. Kamu kalau tahun depan beranak perempuan juga, abang nikah lain. Kenapa nak marah bang? Yalah saya nak anak lelaki. Dah 3 dah anak perempuan. Pasal Allah Ta'ala sebut, dia yang bagi anak perempuan pada siapa yang dia kehendaki. Dan dia yang bagi anak lelaki pada siapa yang dia kehendaki. Dia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Asy-Syura ayat 49-48. Allah Ta'ala sebut kepada kita bahawa Allah yang anugerahkan anak lelaki
Allah lah yang anugerahkan anak perempuan, dan dalam ayat itu Allah dahulukan anak perempuan daripada anak lelaki-lelaki. Sebab apa? Sebab zaman jahiliah dulu bila sebut anak perempuan tak suka. Zaman dulu kalau sebut anak perempuan, semen, perempuan lah pula. Kadang-kadang dia datang kepada kita. Bila datang anak laki-laki menjadi satu kebanggaan. Zuyyina linnas hubbus syahawat wan minan nisa wal banin. Allah Taala sebut kan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Maka manusia ni dihiaskan kesukaan dia pada perempuan dan dihiaskan kesukaan dia pada anak laki-laki. Maka bila dapat anak laki-laki, bapak tu megah aja. Anak kamu laki perempuan, Din? Tengoklah siapa bapak dia. Jantan lah. Carrot susu tiap-tiap malam, kata dia. Eloklah, Ustaz. Allah yang bagi. Laki perempuan baik. Sebab itu, di dalam hadis-hadis, tuan-tuan sebut, di antara orang yang akan berjiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang jaga adik perempuan dia. Orang yang jaga anak perempuan dia, dia jaga betul-betul adik perempuan dia ke, kakak perempuan dia ke, anak lah perempuan dia ke, dia jaga sungguh-sungguh. Maka bapak dia ni, mak dia ni jiran Nabi dalam syurga. Istimewanya, diletakkan keistimewaan kepada anak perempuan. Sehinggalah anugerah ni Allah Ta'ala kata, Rasulullah kata, siapa-siapa yang mati 3 orang anak dia, siapa yang meninggal 3 orang anak dia, dan dia sabar waktu anak dia meninggal, anak itu menjadi benteng neraka kepada mak bapak dia. Benteng daripada api neraka. Yang duk menahan neraka, anak dia 3 orang yang mati kecil. Hebatnya anak kita, tuan-tuan. Lalu ada sahabat Nabi nama dia Abu Zar Al-Ghifari. Dia tanya, ya Rasulullah, anak saya meninggal 2. Tak ada 3, 2 je. 2 orang meninggal waktu kecil pun menjadi benteng kepada mak bapak dia daripada neraka. Datang pula Ubay bin Ka'ab. Ya Rasulullah, anak saya seorang je meninggal kecil. Meninggal kecil seorang pun menjadi benteng kepada engkau daripada api neraka. Walaupun seorang, bukan 3, bukan 2, seorang pun. Dengan syarat engkau sabar ketika anak tadi mati. Kalau tak sabar Kak Leha, tak dapat. Dia ada 2 syarat untuk anak tu tunggu depan syurga. Syarat yang pertama ialah sabar. Syarat yang kedua adalah redha. Yang pertama, sabar. Bila berlaku kejadian? Kawan kita telefon, Mat, sabar Mat ya. Ya, apa hadin? Anak kau kena langgar bas sekolah. Sekarang di mana? Anak kau meninggal, Mat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak sebut inna lillah, dia sebut alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dia sebut alhamdulillah dulu? Sebab anak dia 8 tahun, belum cukup umur, mati pula, confirm masuk syurga. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun telefon isteri dia, Mak, sabar Mak ya, abang nak cakap ni. Kenapa bang? Anak kita melanggar dia bas sekolah. Anak kita dah tak ada, Mak. Ya Allah, bang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada pengsan, tak ada meraung, tak ada meratap, tak ada mengahamun, tak ada maki. Ni sabar. Berapa ramai yang bila tahu je anak dia mati, ya Allah, anak mama. Satu ni tuan-tuan ni dengar. Ada yang pengsan di hospital. Allah, pengsan. Orang pun tepuk dia, sapu air, jaga balik. Anak mama. Pengsan balik. Yang macam ni tak dapat. Sebab apa? Sebab dia tak sabar. Yang bapak dia pula, rebobah mana? Mana rebobah? Dia cari rebobah, dia bakar nyembah, tuan-tuan. Maka bapak yang macam ni tak sabar, dia tak dapat. 3, 2, 1. Bila didengar kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami yang tak ada anak?
Bagaimana kami yang kahwin tak ada anak? Bagaimana kami yang tak kahwin? Memang tak ada anak. Ada orang yang kahwin tak dapat anak. Ada orang yang tak kahwin, memang takkan dapat anak. Siapa yang akan menunggu kami di hadapan pintu syurga, ya Rasulullah? Maka Nabi pun memanggil, ya muwaffaqah. Wahai perempuan yang cerdik. Tengok tuan-tuan, Nabi dia panggil isteri dia Aisyah dengan satu perkataan, ya muwaffaqah. Wahai perempuan yang cerdik. Jadi abang-abang lepas ni panggil isteri, ya muwaffaqah. Apa tu? Wahai perempuan yang cerdik. Ini kita panggil, oi bodoh. Panggil isteri bodoh. Oi bodoh. Nasi mana? Jangan bang. Panggil muwaffaqah. Ya muwaffaqah, nasi mana? Sekejap abang ya, lauk dah masak. Nasi terlupa tekan. Astaghfirullahalazim. Terus panggil bodoh balik tuan-tuan. Ya muwaffaqah. Kenapa Nabi panggil isteri Rasulullah muwaffaqah? Sebab dia tanyalah, akak-akak dapat jawapan. Berapa ramai di sini yang kahwin tak ada anak? Berapa ramai yang kahwin di sini anak tak mati-mati pula? Sudah. Dia kata, Ustaz, saya ada anak. Seorang pun tak mati kecil, Ustaz. Semua tutup mangka dah, Ustaz. Siapa yang nak tunggu kami depan pintu syurga? Rasulullah jawab, akulah yang akan menunggu mereka di hadapan pintu syurga. Masya Allah. Nabi jawab, dia yang akan tunggu kita. So what? Apa masalah tak ada anak? Kesian engkau kan, tak ada anak tunggu engkau kan. Depan syurga kan. Nabi tunggu aku kat so. Kita hari ni bila dengar saja, isteri orang tak beranak, tak ada anak. Dah lama kahwin kan? 10 tahun dah. Tak ada anak. La ilaha illallah. Berat benar masalah ni. Nabi nak menunggu depan syurga. Apa masalah tuan-tuan? Ni, besok ni tuan-tuan kita harap yang nak menunggu kita depan syurga Rasulullah. Bukan eliket. Nantimu di pintu syurga. Yang nunggu kita Nabi. Jadi tuan-tuan, yang mana anak tak mati, dah besar-besar dah anak dah akhir balik tak mati, Ustaz. Nabi tunggu. Buat amalan baik-baik jalan. Jangan pula anak tu 6 tahun. Ini kalau budak ni mati. Dia ambil bantal, tuan. Dia tengok bantal, dia pekuk budak. Duduk pula tingkat 28, dia campak budak tu ni. Dia pekuk punya budak. Kenapa? Nak mati. Anak makcik masuk syurga, makcik ke neraka. Makcik membunuh anak sendiri pula, apa ketiadahnya. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Yang kedua, syarat yang kedua. Untuk dapat anak yang duk tunggu depan pintu syurga. Apa dia? Redha. Sabar waktu kejadian. Redha selepas kejadian. Dia redha. Dia tak ungkit dah. Dia tak ungkit dah anak dia mati. Dia redha. Dia tengok bas sekolah tu lalu. Bas sekolah ni yang langgar anak aku. Haram jadah punya bas sekolah. Maknanya dia tak redha, tuan-tuan. Dalam rumah dia ada satu bilik khas. Dia simpan segala harta benda anak dia yang mati tu. Seolah-olah anak dia masih hidup. Dia gantung. Dia sambut hari jadi anak dia pada anak dah mati. Dia panggil jiran-jiran datang. Datanglah. Sambut hari jadi anak. Anak yang mana? Bukan anak kau dah mati. Yang mati itulah. Hari ni kalau dia hidup, 15 tahun. Aku smackdown makcik ni kan. Sebelum smackdown buat macam tu dulu. Bawa nama John Cena. Tuan. Dah mati-matilah kalau nak masuk syurga. Dan tuan-tuan jangan salah faham. Bila anak tu meninggal, jangan tak semayang pula. Mat, tak semayang Mat. Anak aku 2 orang mati din. Dia orang dah tunggu aku depan syurga. Sudah tuan-tuan. Ni parah ni. Tenang tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni masalah ni tuan-tuan ni. Parah ni tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Apa lagi istimewa anak? Baik, doa tu. Dia kan harta yang di apa nama kita wakaf, jariahkan. Doa anak yang soleh, ilmu yang dimanfaatkan. Dalam hadis yang lain, pahala yang berpanjangan, dia datang dari banyak benda. Nabi sebut yang boleh mendatangkan pahala berpanjangan, mushaf yang kamu tinggalkan. Mushaf Al-Quran. Akak-akak ni, bulan Ramadan dah dekat ni. Beli 10 naskah Quran, dihantar pada budak tahfiz. Maka anak-anak tadi pun baca Quran dengan naskah yang kita wakafkan pada dia orang. Pahala berpanjangan. Quran yang kamu tinggalkan. Yang kedua, yang berpahala panjang. Pokok yang kita tanam. Kita ada pokok tanam, tuan-tuan. Akhirnya pokok tadi memberikan hasil buah-buahan ke, oksigen ke, apa benda ke, maka dapat pahala berpanjangan. Yang ketiga, sungai yang kamu alirkan. Longkang, parit yang kita buat supaya orang dapat manfaat. Tak ada banjir, tak ada rosak, tak ada jadi apa-apa, elok je mengalir, maka dapat pahala berpanjangan. Ditambahnya lagi dengan 3 yang disebut. Jadi keistimewaan anak ni apa? Doa daripada anak yang soleh. Walaupun kita dah mati, pahalanya masih berjalan. Jadi dia adalah sumber kekayaan kita. Siapa ustaz? Anak yang soleh. Okey, apa makna doa di sini? Tuan-tuan boleh buka dalam kitab tafsir Al-Azhar. Hamka. Tuan-tuan balik buka surah An-Nisa, tafsiran, terjemahan daripada ayat 110, 116, 117 sampailah 120. Membicarakan tentang syaitan, membicarakan tentang doa dan sebagainya. Baik, doa di sini, ulama-ulama kata, doa ni bukan tadah tangan. Yang semalam kita duk baca doa 1 Rejab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang tu pun salah juga tuan. Nabi tidak pernah membaca doa itu. Jangan baca doa 1 Rejab. Nabi tak pernah baca benda itu. Betul? Bida'ah tu. Tak apa, tengok TikTok lah. Tengok TikTok tak bida'ah lah. La ilaha illallah. Tuan-tuan kena buka hadis-hadis membicarakan tentang apa dia hadis palsu, apa dia hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang boleh dipakai. Hadis yang kita pakai hadis sahih. Hadis yang dipakai ialah hadis hasan. Hadis yang dipakai ialah hadis dhaif. Yang tak terpakai ialah hadis palsu. Janganlah meletakkan hadis dhaif sama dengan hadis palsu. Ini berat ni tuan-tuan. Hadis palsu tolak. Hadis dhaif boleh diamalkan. Cuma dia tidak menjadi sumber hukum. Sekadar untuk amalan silakan. Ulama-ulama muktabar pun memakai hadis palsu. Memakai hadis dhaif. Hadis palsu tolak. Jadi orang sekarang ni dah tolak hadis dhaif sama macam hadis palsu. Seulang balik, ulama-ulama muktabar pun menulis dalam kitab-kitab mereka hadis dhaif. Maknanya boleh dipakai untuk menjadi amalan, tapi tak dijadikan sebagai hukum. Sebab di dalam hadis tadi, dhaif sekalipun, tetapi kalau dia tak bercanggah dengan hadis-hadis yang lain, boleh diamalkan. Maka janganlah ditolak hadis dhaif. Siapalah kita nak tolak? Daripada 10 perawi yang merawikan, mungkin yang cacat dalam perawi itu 2 orang je, 8 tadi siqah, tuan-tuan. Jadi jangan kita hari ini letak masalah kita hari ini, kita belajar di tempat kita belajar di tempat kita, hadis dhaif adalah ditolak. Maka kita pun datang ke tempat orang yang belajar hadis dhaif boleh dipakai. Akhirnya bergaduh. Misalnya apa? Misalnya tuan-tuan pergi ke negara Arab, Saudi misalnya.
Bila tuan-tuan duduk di Saudi, tuan-tuan ambil lesen, tuan-tuan ambil ujian memandu dan sebagainya, naik kereta, maka kereta tuan-tuan drivernya sebelah kiri. Bila datang ke Malaysia, pemandunya sebelah kanan. Maka janganlah tuan-tuan bawa ke kiri tuan-tuan, ke kanan di Malaysia. Memang masalah. Jangan kata kanan salah. Kanan pun kami betul. Kami pun ada kursus DJPJ tau. Ini pun betul ke? Tak. Yang betul kiri je. Salah macam tu. Engkau nak kiri, kau balik tempat engkau. Ini masalah kita sekarang yang jadi keliru ni ialah masalah kiri kanan akhirnya sampai dalam bab-bab yang kita sebutkan tadi. Saya ulang balik. Boleh baca hadis tadi. Boleh baca doa tadi. Allahumma barik lana tu. Ini sampai doa makan tak boleh baca. Allahumma barik lana fi. Nabi tak nak baca doa makan. Lah. Ud'uni astajib lakum. Doalah. Maka berdoa apa saja tuan-tuan? Silakan. Silakan. Hari Selasa nanti Malaysia lawan dengan Jordan. Pemain-pemain Malaysia kata, doakan kami. Doakan kejayaan kami melawan Jordan. Piala Asia. Ya Allah. Berilah kemenangan kepada pasukan Malaysia. Nabi pernah doa tak? Bida'ah tu. Tapi boleh tak doa? Boleh. Hang doa lah apa pun. Janji doa tu baik. Ini sampai doa makan tak boleh. Doa rejab tak boleh. Doa tu bagus. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab. Berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Dan panjangkanlah umur kami sampai Ramadan. Hukumnya adalah harus, silakan. Masalah dia dhaif tak dhaif itu persoalan lain. Daripada segi berdoa, mengamalkan matannya adalah harus dalam syarak kita. Baik, balik kepada doa. Doa yang pertama maksudnya ialah doa. Doa yang kedua maksudnya ialah ibadat, amalan. Jadi, jangan tuan-tuan faham doa anak yang soleh ialah doa. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa dua ibu bapaku. Tak. Doa tu maksudnya ialah semayang kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, baca Quran kita, duduk menuntut ilmu ni nama dia doa. Pahala yang kita dapat ni, dapat juga pada mak bapak kita. Itulah kehebatan orang yang ada anak. Kehebatan seorang anak yang dinamakan sebagai anugerah. Ustaz, dapat tu waktu saya mati ke atau waktu hidup dah dapat Ustaz? Kalau anak saya semayang, waktu makcik masih hidup pun makcik dah dapat pahala dah. Sampailah makcik mati, pahala masih berjalan daripada doa anak yang soleh. Jangan cakap bila dah mati baru dapat. Sekarang pun dapat tuan-tuan. Sebab itu bila kita faham Allah kata anugerah itu Allah bagi anak, maka dia anugerah maksudnya sangat panjang sampailah yang saya sebutkan tadi. So, baru nak jawab soalan. Yang tadi Ustaz, mukadimah. Ini mau pukul 12 ni, aduh silap lah. Silap datang pula, duduk depan pula tu, aduh. Nak balik tak boleh kan. Yang mana duduk belakang tiang senang, pelan-pelan dia keluar. Duduk depan pula, aduh. Punya panjang mukadimah ni. Saya nak cerita tentang hebatnya anak. Hebatnya anak, sebab tu jangan sia-siakan. Betapa hebatnya anak, dia sumber pahala untuk kita. Jangan kita abaikan. Jadi, apa yang kita nak buat? Pertama, kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Pertama, kata-kata Sayyidina Ali Karumallahu wajhah. Apa dia? Didiklah anak kamu mengikut zamannya. Jangan kamu didik anak kamu mengikut zaman kamu. Sebab anak kamu dididik untuk, anak kamu dilahirkan untuk zaman dia. Jangan duk bawa style kita dulu untuk didik anak zaman sekarang. Ni kata-kata daripada Umar Al-Khattab dan Sayyidina Ali. Nombor satu, nak mendidik anak sesuai. Kejap ada, kejap tak ada mikrofon ni tuan. Okey. Ada. Okey. Baik.
Allahumma sholli ala Muhammad, lupa tuan. Yang pertama, didiklah anak mengikut zaman dia. Okey. Saya dididik pada zaman 70-an. Style didikan tahun 70-an. Mana ada macam-macam media sosial. Zaman 70-an tuan-tuan, televisen pun tak ada. Duk di kampung mana ada TV, miskin. Nak tengok TV, pergi rumah orang. Rumah ketua kampung. Itulah tol yang pertama. Anak dia kutip tol dekat tangga tu. Pulau Sen, nak tengok combat. Masuklah rumah nak tengok combat. Starring Rick Morrow and Rick Jackson. Masa tu tengok combat. Pukul 10 malam, 11 malam habis siaran. Dia keluar gambar bulat tu, petak-petak-petak, tamat siaran. Bila pula nak buka? Petang besok, 4:30 petang. Cumi dan ciki. Masya Allah. Zaman sekarang mana ada stop? Siaran tidak stop, rancangan tidak stop, maklumat tidak stop. 24 jam. Bukan satu. Dulu hanya ada TV satu. Sekarang tuan-tuan, sampai kita pun tak tahu dah TV ni jenis apa. Kita pun tak tahu. Dulu televisyen besar meja kita. 4 orang usung masuk dalam rumah. Si ada tutup lagi tu. Boleh buka, tutup, kunci. Nama dia telefon. Kemudian main televisyen jenis gemuk. Jenis muncung, gemuk, otak atas meja. Itu kalau timpa kita mati. Kemudian dia mari pula televisyen hak jenis nipis. Sekarang dia main smart TV pula. Smart TV. Sekarang TV besar pun tak guna lah. Sebab hari ni semua orang tengok TV dekat skrin dia punya smartphone dia. Sekarang semua smart belakang. Smartphone, smart. Jadi tuan-tuan, apa yang tuan-tuan kita kena didik anak kita sekarang, kita kena jadi smart. Kalau TV pun ada smart TV, kalau handphone pun ada smart handphone, mak bapak jadi apa? Ustaz, saya smart. Saya baju masuk dalam. Astagfirullah. Masa bila pula baju masuk dalam jadi smart? Lain tu. Perkataan smart ini ada tak disebut oleh Allah dalam Quran? Ada. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, demi Al-Quran yang bijak. Apa makna smart? Bijak. Orang putih panggil smart. Orang Arab panggil hakim. Orang Melayu panggil bijak. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah. Serulah kamu pada jalan Tuhan kamu dengan bijak. Dengan smart. Hikmah, orang Melayu faham pula. Lemah lembut. Ya, kita di dalam kita mengajak orang, ya, kita kena lemah lembut, ya. Sudah tuan-tuan. Kalaulah lemah lembut tuan-tuan, saya dapat kerusi boleh menyandar. Okey, no problem. Abang kita dapat dinding boleh menyandar. Kurang lemah pinggang. Kak leha, Kak Sum depan tu dapat kerusi. Lagi lega tuan-tuan nampak ni. Ni yang tengah-tengah ni kerusi tak ada, tiang tak ada, sakit pinggang. Pinggang sakit. Tiba-tiba saya pula hikmah. Marilah kita mendidik anak-anak kita. Sudah tuan-tuan. Tu bukan hikmah lemah lembut Kak Sum. Lemah lembut tu smart. Bijak. Saya nak ceramah ni tuan-tuan. Ada 40 minit saya ceramah. Tuan-tuan terasa tak 40 minit? Tak. Sebab tuan-tuan tak cakap. Tuan-tuan nak terasa apa? Yang terasa saya tu. Jadi saya kena kontrol tuan-tuan. Supaya tuan-tuan tak terasa, tuan-tuan senang faham, tuan-tuan senang masuk. Maka itu dipanggil smart. Penceramah kena smart. Bukan sekak, smart. Cakap dengan smart. Bijak macam mana nak bagi orang faham.
Macam mana nak bagi orang beramal? Macam mana nak jadikan dia boleh diikut? Maka dia dipanggil sebagai hikmah. Jangan faham hikmah tu lemah lembut. Sebab tu kadang-kadang hikmah bila lemah lembut, tuan-tuan tengok di depan. Jalan depan. Ada satu makcik nak lintas jalan. Tak tengok kanan, tak tengok kiri. Main lintas je. Adakah lemah lembut? Makcik, kereta. Makcik ke je, boom, mati. Maka pada masa itu kena kuat. Makcik, kereta. Makcik pun stop, berhenti. Urut dada. Mati. Astagfirullahaladzim. Terlebih hikmah pula dah. Ada masanya kita kena derah. Ada masanya kena slow. Ada masanya kena marah. Ada masanya kena pujuk. Ada masanya kena sayang. Ada kena diam. Ada masanya kena nyembang. Itulah nama dia smart. Maka mak bapak di dalam mendidik anak-anak kena smart. Bijak. Masalah kita sekarang ni tuan-tuan, kita tak belajar benda ni. Tak belajar di sekolah. Saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu, belajar di sekolah. Pelabuhan di Amsterdam. Melombong arang batu di Brazil. Menanam ubi kayu di Cemur. Ingat tak lo? Kita belajar benda yang kita tak jumpa. Ada tuan-tuan pergi Amsterdam? Kejadah apa tuan-tuan? Cemur pun tak sampai. Ini pelajaran kita. Kenapa tak diajar di sekolah benda yang kita akan jumpa selepas sekolah? Belajar benda yang kita akan jumpa selepas sekolah. Apa dia? Kesihatan. Kesihatan akan kita jumpa selepas habis sekolah. Apa dia? Masalah kesihatan. Kenapa tak diajar punca penyakit kencing manis? Di sekolah dah ajar. Ini budak-budak main badminton, habis-habis badminton main 200 plus. Habis main bola 200 plus. 200 plus, 200 plus. Sekarang kencing manis pun 20 bacaan dia. Kenapa tak diajar? Punca-punca jadi stres, punca-punca jadi anxiety, punca-punca jadi sakit jantung, punca-punca jadi penyakit buah pinggang, punca-puncanya makanan ni tak elok ni. Daripada sekolah dah ajar dah pemakanan yang sihat, cara hidup yang sihat, yang ni boleh dapat apa, yang ni boleh dapat apa. Ni dah, dia hanya berpantang bila dah kena kencing manis. Kak, makanlah pulut. Macam mana? Dulu, pulut tuan-tuan lemang 8 batang. La ilaha illallah. Kita tak belajar tentang kesihatan. Bila dah sakit, baru nak belajar. Bila kita beramal dengan kesihatan, bila nak pergi haji. Duk jogging di bawah. Tuan Haji, awal jogging. Minggu depan saya nak berangkat ke Tanah Suci. Ini yang praktis sikit kan. Cari stamina kan. Cuba tak pergi haji tuan-tuan. Tobatlah tuan-tuan. Dia belasah hanya makan macam-macam tuan-tuan. Kita tak belajar tentang keselamatan jalan raya di sekolah. Undang-undang jalan raya, peraturan jalan raya. Kemudian bila dah besar semua cari lesen. Akhirnya buat kempen. Memandulah dengan berhati-hati. Anda mampu mengubahnya. Kita tak belajar daripada sekolah tentang ilmu perkahwinan. Bagaimana jadi mak, bagaimana jadi bapa, macam mana nak didik anak. Di sekolah belajarlah. Belajar macam mana boleh jatuh talak. Ustaz, ada soalan Ustaz? Ya. Isteri saya cikgu. Okey. Kita orang ada anak kecil. Menyusu badan. Okey. Isteri saya dia perah susu lah. Dia pump susu, dia simpan dalam peti ais lah. Untuk anak kita orang minum. Okey. Jadi saya balik kerja. Saya dahaga. Buka peti ais, minum. Bila isteri saya balik sekolah, isteri tanya, abang, mana susu saya? Susu mana? Ni yang saya simpan dalam gelas ni. Ya Allah, tu susu pada awak ke? Iyalah, untuk Aiman tu abang. Abang dah minum. Ustaz, adakah saya jadi anak susuan isteri?
Apa kejadah pula engkau ni jadi anak susuan dah tua bangka. Ya Allah. Berjanggut atas bawah, tiba-tiba anak susuan. La ilaha illallah. Duk menangis, duduk lelaki bini ni. Itulah abang tanya dah lain kali. Tak payah tanyalah kau, dia tu lelaki awak, dia bukannya anak awak. Sebab tak belajar. Ni masalah ni tuan-tuan ni, parah ni. Tenang. Tuan. Jadi nombor satu, jom kita jadi mak bapak yang smart. Jadi Umar Al-Khattab kata, didiklah dia macam di zaman dia. Macam mana Ustaz? Yang ni yang saya katakan tadi, kita kena buat kursus. Kena tahu psikologi anak macam mana. Kena tahu macam mana nak tengking dia. Tuan-tuan, anak-anak kita jangan duk tengking. Zaman dulu boleh. Aiman, balik! Balik budak tu. Sekarang tuan-tuan duduk tingkat 10, Aiman di bawah. Aiman, naik! Tak naik budak tu. Dia lari rumah kawan dia, tuan-tuan. Sebab tu jangan kita tengking sekali-kali pada anak. Tambah dia ada makwa. Makwa dia tingkat 5. Kita tingkat 10, tengking. Balik! Jalan je kamu ni. Makwa dia kat bawah. Kesiannya pakwa kita. Allah, tuan-tuan. Sekarang budak darjah 6 dah ada makwa. Ya Allah. Yang laki darjah 6, makwa tingkatan 2. Astagfirullahalazim, tuan. Duk makan kat McD tu, orang lain boykot, dia pun tak boykot. Jadi nombor satu, kita kena jadi mak bapak yang smart. Bukan takut pada anak-anak. Takut pada anak-anak itu ialah tanda-tanda kiamat. Di antara tanda kiamat ialah anak-anak akan menjadi tuan, mak bapak pula jadi hamba. Yang ni yang banyak berlaku. Anak malas buat kerja sekolah, mak buat. Anak main TikTok, bapak duk jawab matematik tambahan. Mak basuh kasut anak, mak setrika baju anak. Anak pula duduk dalam bilik, dia main game. Ini tak kena ni tuan-tuan. Mendidik kena jadi smart, bijak. Dia kena jadi orang yang bijak. Macam mana nak didik? Saya ada anak, saya 5 anak saya. Anak saya pun sambut juga hari jadi rumah kawan dia. Ayah, nak keluar, nak pergi rumah kawan. Dia nak buat hari jadi. Nanti ayah hantar. Anak saya laki, bukan perempuan. Laki pun saya hantar. Sampai depan rumah kawan dia, bapak dia keluar. Waalaikumsalam, Ustaz. Masuklah dulu. Tak apa bang, nanti saya ambil. Pukul berapa majlis nak habis? Maknanya dia tahu kita duk ikut dia. Maknanya anak kita tahu bapak kita ni follow dia. Sebab itu, tuan-tuan kena jadi friends. Friend pada FB dia, friend pada TT dia, friend pada Insta dia. Kan Sayyidina Ali sebut, waktu kecil-kecil, kita timang budak. Waktu kecil-kecil kita dukung, alah anak ayah. Bila budak tu besar, main dengan dia. Main badminton, main bola dengan dia, umur 8-10 tahun. Bila dia remaja, jadi kawan dia. Jangan bila dah umur 15, tuan-tuan timang dia pula, alah, jangan tuan-tuan. Jadi yang remaja ni jadi apa? Jadi kawan, kata Sayyidina Ali. Hari ni baru kita tahu kawan tu menatang apa. Rupanya friend. Dalam Facebook, friend, kita follow. Apa yang dia post, kita baca. Apa yang dia post, kita komen. Maknanya dia tahu kita ni duk follow dia punya laman sosial dia. Sampai ada anak hari ni dia private kan. Tak boleh nak komen, tak boleh dia tak friend. Ini tak kena ni tuan-tuan. Buat. Hikmah. Saya pun ada anak. Bila saya balik, okay, kita breakfast pagi nanti. Mak cakap, okay, kita breakfast. Kakak, tolong mama. Alright. Ehsan pergi kedai. Alright. Tolong basuh pinggan, macam kopi. Alright. Bila sampai atas meja makan, tak ada siapa bawa handphone.
Sebab saya letak bila bersama dengan kita, handphone tak jauh-jauh. Kena buat. Tu nama dia bijak. Ini bapak kepala handphone. 4 handphone dia begini tengok. Macam mana ni tuan-tuan? Mak pula duk masak sambil duk buat live TikTok. Tak ada apa pun. Anak-anak nak makan kan. Dengan anak tak bercakap, dengan mak tak bercakap, dengan bapak tak bercakap. Apa hal ni? Tutup. Akak-akak tutup. Kita hari ni suka buat live. Ada yang tak cakap pun dia diam. Itu pun orang tengok tuan-tuan. Macam tu tak ada kerja betul. Dia duduk buat diam. Pun dia buat live. Tak bercakap apa pun. Tapi live punya tinggi. Lah. Tak ada kerja ke kita ni? Ni parah ni tuan-tuan. Saya pun ada TikTok juga. Tapi tak adalah saya jadi hamba TikTok. Followers saya dalam TikTok taklah ramai. 1.6 juta. Lah, dalam Facebook saya tak banyak tuan-tuan. 2 juta ya. 1.98 juta. Tak banyak pun. Instagram ada lah 1 juta lebih. Tapi saya tak jadi hamba. Ini TikTok kita, Facebook kita pun, follower kita pun, bila buat live 6 orang. Tak ada. Ini parah ni tuan-tuan. Jadi, nombor 1, saya kata dah tadi, kita kena menggunakan teknologi yang ada ini untuk mengenal pasti apa masalah dia. Saya dah katakan tadi, pada budak remaja, jangan tengking. Pantang dia tuan-tuan. Dia tak cukup, tak suka bila dia tengking. Habis tu apa nak buat Ustaz? Bass. Suara lontaran tu bass. Dia ada beberapa jenis suara. Saya sudah jadi artis rakaman ni dah belajar tentang suara. Kan? Tengah ada buat album ni tuan ni insya-Allah dengan KRU. Tak lama jadi artis naungan KRU lah tuan. Tak lama dah sign agreement lah. Buat 10 lagu, fully album. Bukan single tuan-tuan, fully. Mana ada orang berani buat 10 lagu melainkan saya tuan-tuan. Confirm tak laku tuan-tuan ni. Baik, dia ada beberapa suara hak tabakat. Kalau kita belajar musabaqah, oh ni tabakat 5, tabakat 6 ni suara tang ni, hujung kepala ni, tengah-tengah kepala ni. Yang tu suara tinggi tuan. Nampak tu. Tegang orang ni. Nampak tu. Tuan. Ada suara bass. Suara bass bila? Mula-mula. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu suara bass. Jarang suara kecil awal-awal. Jangan. Kalau masuk musabaqah tu, confirm kalah tuan-tuan ni. Di negara belah Mauritania, Mauritius, Maldives ni, cuba tuan-tuan tengok Korea dia. Korea dia kalau mari, Bismillah. Hakim tu dia cabut earphone tu dia jemaah. Hakim tak dengar lah. Hakim dalam bilik hakim tu sama-sama mereka ada bukan kucing. Aduh. Parah ni tuan-tuan. Kita suka ambil jumlah. Tahun ini penyertaan musabaqah kita meningkat kepada 80 negara. Kalau hak masuk jenis tu buat apa? Nak masuk Piala Dunia, pra kelayakan dia berapa kali? Ni nak masuk Piala Asia sekarang di Qatar. Jenuh tapih baru boleh masuk. Sebab yang nak ambil kualiti. Kenapa dalam ujian tilawah musabaqah tak tapih? Mebelasah aja. Innalladzina tak payah masuklah habis duit. Dia ngaji lagi. Tuan-tuan, suara bass, suara paling mahal. Sebab tu suara bass, kalau tuan-tuan jadi penyanyi, suara dia hebat. Orang akan kenang naik bulu roma. Aku juga gembira menyanyi denganmu. Ku sungguh gembira menyanyi dengan. Aku terpikat dengan gayamu mempersonakan. Nampak? Itu suara bass. Suara bass ni lah yang akan kekal. Tuan-tuan, mahal suara dia. Di waktu malam
Bulan mengambang. Suara bass. Bagaimanakah ku mula? Suara bass. Okey. Ada suara yang nipis. Okey. Suara yang kecil je. Siu je. Suara halus je. Lain tuan-tuan. Menjiwa aku mendengar suara kebesaran gigit menggigit aku lah tuan-tuan. Dia ada berjenis suara. Cuba tuan-tuan cakap hari ini kalau saya bercakap dengan tuan-tuan, suara menjerit. Tuan-tuan bingit. Kita hendaklah sama-sama. Bingitnya ya Allah. Mana penceramah kau jumpa ni? Tapi kalau saya menggunakan suara bass, bapak-bapak dan ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu suara bass. Suara bass ialah suara yang tak payah menjerit. Kalau anak tu ada masalah, rapat dengan dia, duduk dengan dia. Kamu kenapa, Pak? Aiman kenapa? Ada masalah apa yang dia tak ada apa? Bagi tahu kat ayah lah apa salah. Tak payahlah tarik muka masam. Orang tak suka muka masam kan. Apa masalah? Bukan suara bass. Tuan-tuan kena terang suara anak. Apa masalah engkau di sini? Itu cerita Jepun. Itu Nobita apa semua ni. Jaya tuan-tuan tu. Maksud saya suara bass ialah tuan-tuan kena jadi kawan dengan dia. Slow talk. Slow talk dengan dia. Ni, paling bagus sekali. Sambil makan, slow talk. Sambil tengok TV, slow talk. Dalam kereta berdua, slow talk. Berjalan dekat taman, slow talk. Kenapa? Kenapa kamu lihat? Tak ada apa ya. Ayah ni ayah kamu. 20 tahun dah usia kamu tu. Daripada kecil sampai 20. Masalah ke tak masalah, ayah dapat tahu. Cakap, ada masalah apa? Tak adalah. Kawan. Baru tahu. Jangan langsung tak tanya. Bila tuan-tuan tak ambil tahu, bila tuan-tuan tak tanya, dia ada friends lain dalam Facebook dia. Dia ada kawan dia yang macam-macam. Bila dia ada masalah, kau lari je. Buat apa lagi kau duduk rumah macam tu? Kena kawan yang jahat, kau pergi dekat jambatan, kau terjun je. Lagi jahat tuan. Sebab orang lain dah masuk. Jadi jangan bagi yang tak berkenaan masuk dalam keluarga kita. Kita yang kena kontrol. Sampai tahap macam itu. Saya pun ada anak dara. Anak dara saya ada dekat UTM seorang. Dia balik, saya tanya dia. Dah ada kawan? Mana ada ayah? Kalau ada cakap, ayah bagi kahwin je. Tak nak ayah. Belum habis belajar. Tahu perkawan pun tak ada. Ada tak yang ngorat? Tak nak ayah. Tak nak. Tak suka jantan. Elok. Bagus. Kalau nak, beritahu. Simple. Balik adik dia pula hak bongsu tu. Cikgu sekolah. Duk mengaji di cikgu Institut Perguruan. Wena, dah ada kawan belum? Tak ada. Nak belajar ke nak kahwin? Belajar ya. Bagus. Nanti kahwin. Tak nak kahwin. Kenapa? Takut bersalin. Elok. Saya sampai tahap macam tu saya nyimbang dengan anak saya. Sebab kita bapa. Mendidik itu tanggungjawab kita. Bila anak saya umur 10 tahun, umur 12 tahun, ni, saya ajar dia mandi hadap besar. Saya ajar pada anak jantan saya. Ajar tuan-tuan. Hidup saya ni penuh dengan petua. Petua. Kadang-kadang saya turunkan petua pada anak saya. Saya beli labu kundur. Bahagian tangkai labu kundur tu, tangkai dia kan di sekeliling tangkai dia itu ada debu-debu warna putih. Saya kata, mai sini. Sapu debu ni nak makan ke ayah? Tak, sapu dekat ketiak. Kenapa ayah? Bulu ketiak kau tak keluar. Kalau keluar pun tak banyak. Maka tiap-tiap hari ambil sapu di ketiak.
Jadi adik-adik tuan-tuan yang belum cukup umur ni, abang-abang tak payah dah, terlebih dah buang masa tuan-tuan. Ketiak dia tak bau, bulu ketiak pun tak ada. Kalau tuan-tuan tengok ketiak saya, dia tak ada tuan-tuan. Ini bukan setakat bulu ketiak banyak, pedaki hitam pula. Buat live pula, hari ni saya nak makan. Astagfirullahaladzim tuan. Hoi, berkerak tu ni parah ni tuan-tuan ni. Ni ajar pada anak saya, ajar tuan-tuan. Tak ada malu-malu dah, dia anak aku. Dia hasil daripada aku. Buat apa nak malu pada dia? Saya ajar dia. Dia mandi hadap besar. Betul ke Ustaz? Betul. Dia petua. Sebab tu saya kata tadi, hidup saya ni dengan petua macam-macam tuan-tuan. Jadi, waktu saya kecil dulu, mak saya bagi petua tu. Saya ambil, saya pakai. Memang tak ada tuan. Tuan-tuan nak tengok tuan-tuan. Orang rumah saya tak jumpa bulu ketiak. Dia bukan macam kita. Dua jengkai. Begini tengok bola. Isteri duduk sebelah dia pula. Ya Allah. Malangnya nasihat aku tuan. Nampak tu. Sebab tu kita kena smart. Bijak macam mana nak didik anak. Jadi, benda yang asas kita yang buat. Bukan ustazah yang ajar. Bukan ustaz yang ajar. Kita sebagai mak. Kita sebagai bapa. Dia semayang. Dia wuduk. Dia mandi ada besar. Dia suci daripada haid. Kita yang ajar. Tu tanggungjawab kita. Nama dia apa? Mendidik. Kemudian yang kedua tuan-tuan yang kita nak. Mengasuh. Nama dia takdib. Yang mengajar cikgu. Tetapi kita takdib. Cikgu taklim. Mak bapak takdib. Mengajar cikgu sekolah. A for apple. B for bicycle. Tapi kita yang di rumah ni mengajar adab. Cara nak berjalan, cara nak duduk. Maju macam mana pun cara berjalan sama. Oi tuan-tuan oi, pantang saya ni kalau tengok orang berjalan jengket. Pantang saya kalau tengok orang berjalan duk heret kasut duk serek. Jaga berjalan. Jaga duduk. Bila anak kita bercakap sambil ketawa, tegur dia. Tu kawan Siti makan. Kau ni nak ketawa ke kau nak cakap? Sebab tu tuan-tuan tengok saya berceramah, ada saya ketawa. Yang ketawa tuan-tuan, saya relax tuan-tuan. Mana ada saya ketawa? Ada setengah orang bila ceramah, dia ketawa dulu. Ustaz ni nak kata apa? Dia dulu gelak tuan-tuan. Yang kita tak gelak lagi, apa masalah dia ni? Saya tuan-tuan tengoklah, saya takkan ketawa tuan. Jangan waktu bercakap serentak dengan ketawa. Itu nama dia adab. Cara nak berjalan, cara nak duduk, cara nak makan. Masak kopok lekor. Mama dia goreng kopok lekor. Dia ambil sebatang kopok lekor, cicah dekat sos. Bukan macam tu. Ambil sebatang, potong, cicah. Potong, cicah. Bukan. Siapa nak makan bekas awak dalam mulut tu? Didik sekali. Dia faham lah. Jangan makan bunyi. Buat live pula makan nasi. Astaghfirullahalazim. Parah tu tuan-tuan tu. Adab kena ajar. Sampai bila Ustaz? Sampai sekarang. Walaupun dia dah kahwin. Walaupun dah kahwin tuan-tuan. Okey. Semalam saya di Gombak. Depot Gombak. Kedai restoran banyak-banyak tu. Saya ceramah dekat Depot Gombak semalam. Kemudian pagi tadi saya layan 12 bas yang melawat sekolah saya. Pukul 8 sampai pukul 12. Habis saya datang tempat tuan-tuan. Besok 18 bas datang ziarah saya. Layan dia orang pula 18 buah bas. Maksud 18 buah bas ni ialah orang sekali datang. Bukan bas je datang 18.
Kalau bas datang 18 itu bengkel mengecap bas nama dia tuan. Ini pelayan-pelayan datang pada Johor, pada Perlis, hari ni Melaka datang, Kelantan datang, Terengganu datang. Besok 18 bas, malam besok Ustaz ceramah di mana? Malam besok saya ceramah di Felda Palung, Gemas, Negeri Sembilan. Jauh gila tuan-tuan tu. Habis di Gemas, hari Isnin pagi pukul 10 saya berlakon drama di Kok Diang, Kedah. Jauh gila tuan-tuan. Gila pun tak jauh macam tu. Allah. Balik ke Ipoh malam. InsyaAllah berlakon ni tuan-tuan sampai malam. Penat. Kemudian pagi besok saya kena pergi IOI Mall. Pukul 10 pagi hari Selasa. Sebab apa? Saya jadi tetamu VIP. Ustaz, Pendekar Awang. Oh, nak tengok filem Pendekar Awang. Oi, Ustaz tolong bagi komen Ustaz. Saya kata, saya kena pergi tengok wayang ke? Filem ni patuh syariah Ustaz, tak ada pegang-pegang Ustaz. Habis itu tuan-tuan, saya pergi ke Melaka. Hari Rabu di Melaka, hari Rabu malam di Melaka. Mana saya ada rumah? Mana saya ada rumah? Tak ada di rumah. Isteri saya ni kata kat saya, abang ni macam pergi umrah. Dalam tempoh 8 hari, baru sekali saya jumpa dengan isteri saya. Sebab tu kalau ada orang ajak saya menikah, tak payahlah buang masa tuan-tuan. Sebab ada orang yang hantar mesej WhatsApp, dia jumpa saya direct, saya nak kahwin dengan ustaz. Kenapa? Saya nak belajar dengan ustaz, saya nak menuntut ilmu dengan ustaz. Saya yakin ustaz boleh bimbing saya ke syurga. Tak payahlah kak. Kalau akak nak jadi, dapat ilmu, jadi anak murid, bukan jadi isteri saya. Ha? Bukan sebab akak tua pada ustaz. Dia 67. Saya 50. 17 tahun jarak tuan. Tak, bukan masalah umur ke. Masalah saya tak ada masa. Mana ada saya balik malam pukul 3 pagi, saya kejutkan isteri saya. Mama, tengok ini hari ni kita tengok kitab faraid. Pukul 3 pagi tak pernah tuan-tuan. Tak payahlah kau. Kak, baliklah. Ustaz, walaupun ustaz muda pada akak boleh terima ustaz, akak tak kisah. Dalam hati saya kata, memanglah hang boleh terima, aku tak boleh terima. Berat tuan ni. Tapi kalau 27, insyaAllah. Kita ejah lah. Boleh buat kuliah online kan. Apa yang saya buat di rumah, saya beli hak di masjid punya. Saya beli di masjid jadual waktu sembahyang. Saya letak depan bilik anak-anak saya. Bilik anak-anak saya macam rumah Sabaria. Sabaria, Gasidah, Jalan Dah. Semua sama. Letak di situ saya set 10 minit sebelum azan, Quran. 10 minit selepas azan, Quran. Baca tuan-tuan. Nombor 2. Setiap bilik anak saya ada PA system. Speaker. Salat. Ehsan, subuh. Subuh. 5:30. Subuh. Kadang dia orang tak bangun. Jiran ni bangun. Saya buat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah kata, wa'mur ahlaka bis-salah. Suruh anak-anak kamu sembahyang. Saya tak hantar dia orang main piano. Saya tak hantar dia orang pergi main apa nama belajar ballet ke apa. Tak payah. Tak pernah saya hantar dia orang belajar main drum. Tak pernah. Saya suruh dia sembahyang. Pak saya apa? Pak saya suruh dia orang jaga ni. Dia orang jaga ubun-ubun dia orang. Kenapa saya suruh jaga ubun-ubun? Surah Al-Alaq ayat 15, ayat 16. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kita dengar ayat yang pertama, wahyu yang pertama, Iqra. Bacalah. Maka kita pun suruh anak kita membaca. Bagus. Saya ustaz, anak saya rajin membaca ustaz. Bagus. Dia tuan-tuan, dia bukan setakat baca buku tuan-tuan.
Iqra' ni bukan setakat membaca, rajin membaca, dah. Iqra' ni. Okey, tuan-tuan dengar Lin Chong Wei lawan Lin Dan. Pengulas Hasbullah orang. Ke belakang, dia angkat. Smash, dia angkat oleh Lin Chong Wei. Oh. Net, oh, dia angkat oleh Lin Dan, net, oh, dia angkat oleh Lin Chong Wei. Belakang, ya diangkat, dibalas oleh Lin Dan. Oh, hantaran Lin Chong Wei gagal dibaca oleh Lin Dan. Gagal dibaca. Tuan-tuan ingat masa tu Lin Dan baca kan? A for apple, B. Apa makna gagal dibaca? Itu, baca. Cuba tuan-tuan tengok Cina niaga. Raya Cina, orang lain tutup, kedai dia buka. Kita pun masuk kedai dia. Okay. Hari busak pun you taklah tutup kedai kan? You masih berniaga kan? Ini, kalau semua orang tutup, gua pun tutup, lu mau beli barang mana? Oh, you pandai Bila semua orang tutup, you buka kedai, you banyak untung Kita meniaga mesti banyak baca mesti pandai baca Nampak? Mesti pandai baca Nampak? Oi Mat, hang pandai Mat, pandai betul. Asal lompat dapat, asal lontar je dapat. Pandai kau. Kita nak ada baca punya. Ada baca punya. Tuan-tuan boleh faham makna baca selain daripada membaca. Ni, tuan-tuan nak duduk di sini pun cuba membaca. Kalau aku duduk sini, kipas angin tak kena. Sini cantik kipas cantik. Itu nama dia membaca. Aku nak balik awal, so aku duduk tepi pintu, kalau agak ceramah tak seronok aku belah. Itu membaca. Membaca. Nak keluar nanti cari kasut, tengok dulu, teliti dulu, perhati dulu. Jadi orang cerdik, jadi orang yang banyak membaca, tuan-tuan. Membaca perasaan orang, membaca sifat, membaca peluang, membaca. Yang ni yang tak ada. Itu ayat pertama, Iqra'. Sebab tu saya suka tuan-tuan, kalau tuan-tuan selain belajar tafsir Al-Quran, tuan-tuan belajar tadabbur Al-Quran. Membaca. Okey, membaca. Satu-satu benda tu teliti, perhati, itu membaca. Di dalam surah Al-Alaq itu, ayat 15, Allah kata apa? Kalla la'illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Jaga-jaga. Kalau kamu tak berhenti berbuat durhaka, kami akan cabut ubun-ubun kamu. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun yang berdusta, ubun-ubun yang buat jahat, yang buat salah. Allah kata, kalau kamu terus buat jahat, dicampak ubun-ubun kamu di hari kiamat. Yang buat jahat tangan. Kenapa ubun-ubun yang kena? Yang melangkah ke tempat haram, kaki. Kenapa ubun-ubun yang kena? Yang bercakap benda kotor, lidah. Kenapa ubun-ubun yang Allah bagi warning? Bila buat kajian, tuan-tuan, rupa-rupanya pemikiran yang jahat, dia datang daripada sini. Berfikir dia datang daripada sini. Baik, tuan-tuan sekarang ada masalah. Tuan-tuan sekarang ada masalah. Bila tuan-tuan ada masalah, tangan tuan-tuan di mana? Mbak. Takut pula kau gelak tuan-tuan. Bila tuan-tuan ada masalah, tangan tuan-tuan di mana? Nampak? Bila tuan-tuan buat salah, tangan tuan-tuan di mana? Allah. Mana ada orang buat salah? Allah. Jarang tuan-tuan. Okey. Bila tuan-tuan berfikir, tuan-tuan nampak? Aduh. Nampak? Di sini, tuan-tuan. Maka nasiyah, ubun-ubun, bermula daripada dahi sampai ke tengah. Ni nama dia ubun-ubun. Yang nak menggerakkan benda jahat. Yang nak buat sesuatu perkara yang baik. Yang nak buat satu-satu benda yang mungkar. Ni nama dia ubun-ubun. Sebab itu tuan-tuan, Allah suruh kita semayang. Ubun-ubun tadi diletakkan 17 kali sehari tuan-tuan. Lebih rendah daripada punggung.
Punggung tu congek macam tu, ubun-ubun rendah tunduk di bawah. Supaya ubun-ubun tadi jadi baik. Bila ubun-ubun tadi jadi baik, baiklah orang dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata, semayang. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Dia boleh cegah jahat dan mungkar. Apa dia? Semayang. Jadi tuan-tuan, hari ni kalau anak-anak tak semayang, ustaz tu gila ke apa? Ada anak-anak duk babai kat saya. Saya babai kat dia orang balik. Kata. Jangan kata pula, gatal ustaz babai kita dah. Saya babai hak nu. Belakang tu lari dah budak-budak. Kalau tuan-tuan nak bagi anak kita baik, solat. Semayang. Ustaz, anak saya tak dengar cakap. Subuh buat tak? Tak. Habis. Ustaz, isteri saya pukul saya. Ha? Betul bang. Ustaz. Baru ni dia tolak saya. Jatuh terkangkang ustaz saya. Saya kata, saya tak ada dengar cakap abang seorang. Abang panggil isteri boleh? Panggil dia, cakap saya nak jumpa. Dia start motor, dia balik, dia bawa isteri dia naik motor. Tinggi betul isteri dia. Suami dia rendah je entah. Oh, memang jatuh terlentang lelaki dia. Saya tanya, saya nak dengar dua-dua belah pihak. Saya tak nak dengar cakap abang. Okey? Okey. Apa masalah abang? Masalah saya ustaz. Memang dia masalah ustaz. Tak tahulah macam mana. Kak, saya tak tanya akak pun, saya tanya abang. Tak adalah. Oi, ni masalah. Okey, giliran akak pula bercakap. Bila dia dah habis bercakap, okey, sekarang saya pula nak cakap. Soalan pertama. Abang, semayang tak? Tak semayang ustaz. Saya tak tanya akak, saya tanya abang. Tak ada lah, memang bukan semayang. Oh, ya Allah. Kalau aku jadi lelaki, aku menikah lain. Pok pek. Semayang tak? Cakap elok-elok. Ustaz. Kadang-kadang ustaz. Okey. Akak semayang tak? Dia tak semayang ustaz. Saya uzur. Ui, garak je tuan. Nombor satu yang duk bergaduh ni tuan-tuan, tak sempurna semayang. Tanyalah pada anak yang melawan. Tak sempurna semayang. Sebab ubun-ubun dia mula jadi jahat. Jadi, dua benda je saya nak ajak tuan-tuan malam ni untuk jawab soalan yang pertama. Satu, jadi smart. Nombor dua, jom semayang. Jadi, awak semayang. Macam mana pun semayang. InsyaAllah, hak lain boleh settle tuan-tuan. Baik, soalan yang pertama. Oi, soalan pertama. Sejam 20 minit. Astaghfirullahalazim. Soalan yang kedua. Apakah hukum berkahwin dua sekiranya mampu? Yang ni tak apa, 3 jam pun tak apa. Tadi rasa nak balik dah. Dia main soalan kedua pula. Hukum berkahwin dua dan apakah definisi mampu yang Islam maksudkan? Baik. Yang pertama, kahwin 2 ke, 3 ke, 4 ke, seorang ke, harus. Asal hukumnya adalah harus. Kahwin 2 bukan wajib. Kahwin 2 bukannya wajib. Tak, dia harus. Apa makna harus? Dibenarkan. 1. 2. Dalam Islam, bila Allah meletakkan sesuatu benda, dia bukan untuk menyusahkan. Islam menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Islam nak mengelakkan masyarakat. Dia tak suka kepada masyarakat. Dia mendatangkan kepada kita sesuatu benda yang senang. Jangan tuan-tuan faham, menikah dua ni lah punca bergaduh ustaz. Tak. Yang punca bergaduh orang, bukan hukum. Kalaulah poligami ni tak bagus, nescaya Allah haramkan poligami. Kalau poligami ni bermasalah, lama dah. Tak ada hukum pun poligami ni. Kenapa? Sebab apa dia dibenarkan? Sebab kadang-kadang dia menyenangkan, menyelesaikan masalah. Serupalah dengan cerai. Bercerai itu diharuskan. Akak Leha boleh minta cerai. Abang Din boleh ceraikan.
Bukan makna bila dah kahwin tak boleh bercerai. Boleh. Serupa kita semayang. Sembahyang, kalau saja berhenti, haram. Allahu Akbar. Telefon berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Telefon bunyi. Janda yang mana? Janda yang mana? Siapa pula ni? Tak boleh. Mana boleh. Ya, rintun dia janda yang mana? Janda yang mana? Mana boleh berhenti. Tetapi kalau rumah terbakar, boleh berhenti. Allahu Akbar. Isteri menjerit, abang, rumah terbakar. Syahid, bismillah. Tak, bukan tu bukan syahid. Tu tak apa sihat nama dia. Tak. Boleh berhenti. Tak salah. Ular duduk tengah-tengah sejadah. Gini, kembang. Kita nak sujud tak sujud, sujud tak sujud. Mana boleh berhenti sembahyang. Tak apalah, tawakal lah. Sujud je lah. Ular begini dah. Patuk sini bentar ni. Tahu ubun-ubun di patuknya. Dan jangan buat isyarat pada ular tu. Kau tengok dia faham ke? Ular ke lain kepala. Apa? Allah. Berhentilah sembahyang. Selamatkan diri. Sebab tu orang kita, orang tua-tua kita, dia ni, orang tua-tua kita ni petua. Kadang-kadang dia ambil ridak, kadang-kadang dia ambil serban, dia letak di bahu. Kadang-kadang letak di sini. Banyak faedah tu. Orang tua-tua kita masuk dalam hutan, dia pakai kain tuala, kain pelekat macam yak-yak-ye tu. Nampak tak yak-yak-ye tu? Yang tak puasa tu. Dia letak kain pelekat. Yak-yak-ye! Nampak tak ada? Mi rubui. Mi kari hok. Orang kita hari ni camping dalam hutan, tak pakai apa, pakai topi je. Ini masalah ni. Ni, kalau tangan patah, kain ni jadi anduh kita. Kalau kawan kita jatuh dalam gaung, kain tuala, kain pelekat tu, angkat dia. Kalau tengah dalam hutan, jalan, tuan-tuan, jumpa buah kerubi. Kita pun potong, bubuh dalam kain, buat balik. Hoi, ya, hoi. Tu gunanya kain, gunanya ni. Kalau tengah-tengah sembahyang, ular datang. Masuk dalam hutan, ular duduk depan lagu tu. Mat, jangan lari, Mat. Jangan bergerak, Mat. Selagi kau tak bergerak, selagi tu dia tak patut, Mat. Dan dalam jam tak bergerak ni, woi. Itu dia. Sebab itu, kalau ada ular, kita semayang, ular duduk atas jadah, kan serban kita ni, macam Abang Haji kita ni, Palestin ni. Ni, ambil kain serban dia, kain ridak dia, selendang dia, lempar ke ular tu. Itulah orang tua-tua dulu petua dia. Bila kain jatuh atas ular tadi, ular bukan ada tangan. Tak ada, tuan-tuan. Masa tu larilah. Ya Allah, kita ni dah duduk di bandar ni, dah tak faham. Bukan saja-saja dia pun letakkan tuan-tuan di atas kepala tu kain tuala dan sebagainya. Kalau luka yang tu jadi balut. Tuan-tuan, begitulah dengan perkahwinan. Bukan kata tak boleh bercerai. Boleh bercerai, harus. Kenapa kau ceraikan isteri kau? Dia nusyus. Saya balik ke rumah, saya tengok ada kasut laki-laki. Saya masuk dalam bilik, saya tengok isteri saya dengan laki-laki atas katil. Ada? Cakap je lah. Payah sangat. Ha? Jadi saya cakap, kalau kau nak dekat jantan ni, kau ambil lah. Itu yang saya ceraikan dia, Ustaz. Abang tak ada penampar lelaki tu pula. Badan dia besar, Ustaz. Takut dia. Tak ada abang bunuh dia pula. Abang bunuh, abang dosa pula. Bukan mengharuskan abang bunuh jantan tu dengan isteri abang. Tak boleh. Walaupun mereka buat macam tu. Jalan penyelesaian cerai. Saya tak ada, Ustaz. Saya cari ke dapur. Saya kejar jantan tu. Saya tikam, Ustaz. Puas hati, Ustaz. Penjara. Gantung. Islam tak bagi. Cerai kan dia elok. Tak apalah leha. Kalau ini yang leha nak. Dah cerai. Perceraian boleh. Kak Leha, boleh tak minta cerai? Boleh. Kenapa Kak Leha minta cerai? Kak Leha 33, Ustaz.
Maksud Kak Leha muda lagi tiga-tiga. Okey. Suami Kak Leha, dia kerja panjat pokok kelapa. Oh, cari kelapa muda lah. Dia panjat di atas, tiba-tiba ada ular senduk atas pokok kelapa. Oh, betul? Ular tu sergah dia. Terkejut. Dia pun menggelongsor ke bawah. Terduduk dekat perdu pokok. Siapa? Suami Kak Leha lah. Terduduk Ustaz dekat perdu pokok. Tu dia mati ke? Tak ada mati Ustaz. Tapi ada benda lain yang mati Ustaz. Oh, sudah Ustaz. Dia hidup lah. Dia hidup tapi ada benda lain mati Ustaz. Kak Leha muda lagi Ustaz. Dia pula dah tak boleh buat apa. Dia macam lapik meja tu. Kan saprah meja tu terkulai. Asyik angkat jatuh. Asyik angkat jatuh. Maka hukumnya boleh minta cerai. Ada syarat yang dibolehkan minta. Ada yang tak dibolehkan. Kenapa Kak Leha minta cerai? Kak Leha tak suka dengan mak mertua Kak Leha. Dan Kak Leha kahwin dengan mak ke dengan suami? Suami, itu apa masalah dengan mak? Mak dia Ustaz, bila datang rumah Kak Leha, dia suka ambil jari dia lah dekat cermin. Kotor. Dia pergi ke dapur Ustaz, dia ambil gelas, dia tengok. Kotor. Ya Allah Ustaz, menyampahnya Ustaz. Tu yang Kak Leha minta cerai. Yang tu tak dibenarkan syarak. Ada yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan. Begitu jugalah dengan poligami. Yang boleh berpoligami siapa dia? Mampu. Yang mampu tengok, duduk diam-diam. Yang masalah sekarang ni yang tak mampu ni. Yang ni yang menjadikan perkahwinan tu tak cantik. Bukan hukum. Hukum cantik. Orang tu. Yang mampu pula takut isteri. Yang faham agama tak nak menikah dua pula. Mentah-mentah lah yang minang 67. Yang mana faham? Tak faham sudah. Sepatutnya yang faham agama, yang boleh berlaku adil, yang mampu, yang tahu hukum halal haram, yang ni lah yang kena bimbing. Supaya jadi betul. Sekarang ni yang tak reti agama, pergi menikah dua. Agak-agak jadi apa? Akhirnya orang benci menikah dua. Tambah pula dalam filem pula, asal menikah dua je zalim. Ai senangnya dalam mati. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Tak, tuan-tuan. Ada orang saya jumpa, isteri dia meminang untuk suami dia. Saya pergi rumah suami dia duduk kat depan, ada tetamu datang, saya duduk tengah rumah. Isteri dia keluar pada dapur, bawa air. Tak, nyempuklah minum Ustaz, nyempuklah. Tak apa, tunggu suami masuklah. Saya tanya kat dia, Kak, betul ke yang saya dengar? Kenapa Ustaz? Akak ke yang meminang untuk suami akak, isteri yang kedua? Bukan yang kedua saja Ustaz, isteri ketiga pun Kak minang. Oh. Kenapa akak minang untuk suami akak? Kak, dia nak kahwin 2 ke 3 ke 4 tu dia punya hal lah Ustaz. Dunia je. Kak nak cari syurga Ustaz. Masya Allah. Mana isteri nombor 2? Sebelah rumah. Isteri nombor 3? Sebelah rumah. Loh. Yang ni tuan-tuan, saya jumpa isteri dia. Isteri pergi minang untuk suami. Dan panggil madu tu pula duduk sebelah-sebelah. Loh. Saya tengok suami dia atas bawah ada pakai ilmu apa-apa. Tak ada. Tak ada Ustaz. Ilmu saya jujur. Ilmu saya nafkah cukup, makan minum cukup. Saya bagi keadilan. Saya tanya lagi pada isteri tua dia. Sebab apa akak minangkan untuk akak dengan suami akak? Kak nak target syurga Ustaz. Dunia ni lantak, tak lama lagi mati kita ni. Dia nak menikah, dia lah janji akak taat pada Allah. Itu satu. Yang kedua, saya jumpa satu orang, dia pergi minang satu perempuan untuk suami dia. Saya suka gurau. Ambil Kak, hebat lah. Pergi minang untuk suami ni, bagus ni. Tak larat Ustaz siang malam, pagi petang, rambut tak ada nak kering. Oh, sudah tuan-tuan.
Dia kata rambut kak tak dah, tak sempat nak kering, basah je Ustaz. Tak larat lah, tak tahu jenis apa tak. Betul? Bagi dia menikah tu lagi, biar pergi kat dia. Ringan tugas kak lah. Bagi hak muda ni pula buat, tengok jam mana pula Ustaz. Jenis apa tak dua ni? Laki dia jenis apa tak? Oi, tuan-tuan pernah jumpa jantan jenis tu? Allah, isteri dah pakai dah baju Nabi kerja. Masuk balik. Pi pejabat, kawan pejabat duk perli. Basah tudung nampak. Oi, tiap-tiap hari basah. Jenis tuan-tuan, oi, makan 4-5 kali sehari. Sak-sak nak makan, sak-sak nak makan. Abang tak jemu ke? Ada jenis itu tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala bagi. Ada yang ketiga, kenapa yang boleh menikah? Sebab sakit. Siapa? Isteri sakit. Isteri ni sakit lah. Tak suami ke? Abang, kalau abang nak menikah lain, pilih menikah abang. Saya pun tak boleh layan abang dah. Saya sakit. Dia ambil jari dia letak kat mulut isteri dia. Betul bang. Abang kahwinlah lain bang. Saya tak boleh jaga abang. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Astagfirullahaladzim. Baru sekali cakap, dah kata kena paksa. Astagfirullahaladzim. Ada yang jenis itu. Sebab tu syarak bagi. Sebab ada isteri yang bermasalah. Yang keempat, paksa apa? Paksa nusyus. Isteri tak balik, tuan-tuan. Tak bagi sentuh. Saya sebelum jadi penceramah, apa kerja saya? Kerja saya ialah guru tahfiz. Selepas saya jadi guru tahfiz, saya jadi pensyarah di pusat kekeluargaan. Belum saya kahwin, saya dah selesaikan masalah orang menikah. Banyaknya masalah. Dan waktu saya belajar, tuan-tuan, asrama saya betul-betul sebelah mahkamah syariah. Bila balik je rehat, bila balik je tengah hari, saya buka tingkat asrama saya tengok drama dekat mahkamah syariah. Dah teruknya, tuan-tuan. Ada yang tarik rambut isteri dia keluar dari mahkamah. Balik! Aku kata balik! Saya tengok. Garangnya laki. Besok pula, isteri pula tarik rambut suami. Aku kata balik! Balik laki. Ya Allah, teruknya. Sejak tu, tuan-tuan, saya jumpa macam-macam kes. Macam-macam kan. Sebab tu, bila saya ceramah, saya duk cerita bab keluarga. Ada isteri yang mengandung. Dia kata, Ustaz, tolong jampi Ustaz isteri saya. Kenapa? Dia mengandung. Oh, bagus. Jampi baik. Allah Ustaz, dia mengidam. Mengidam apa kak? Dia nak makan babi. Macam mana? Nak makan babi. Babi ni tak boleh sebut lembut-lembut. Tak nampak muka lazah tu. Dia nak makan babi. Tak sedap tak? Babi. Dia babi. Begitu. Dia betul kak. Takkan nak makan babi. Dia kata kalau tak makan babi pun tak apa. Lalu depan kedai jual babi pun cukup lah. Oh sudah tuan-tuan. Macam-macam. Ada suami yang langsung tak boleh pegang. Bila pegang tangan je, curam merayat. Cakap Ustaz, isteri dia. Tak bagi pegang apa pun tak bagi pegang Ustaz. Macam mana Ustaz? Pergi nikah lain lah. Jadi banyak sebab yang kenapa boleh nikah lain. Dan kalaulah tak menikah lain tuan-tuan jadi huru-hara. Maka syarak bagi macam itu. Baik, satu. Yang keseterusnya. Habis itu Ustaz, saya bantah kahwin dua. Sebab apa? Tak adil. Nanti kena pukul lah, tak balik lah, apalah. Akak, sekarang jangan cakap tentang kahwin dua. Kahwin seorang je. Seorang suami, seorang isteri. Berapa ramai yang kena pukul? Antara isteri seorang dengan isteri dua orang, kes yang paling banyak dipukul, isteri seorang ke isteri dua? Isteri seorang. Kalau begitu, bantah juga kahwin. Jangan kahwin. Berapa ramai isteri kena pukul? Bantah kahwin. Berapa ramai isteri kena derak?
Berapa ramai suami tak bagi nafkah, berapa ramai suami lepas tanggungjawab, walaupun isteri dia seorang, kalau gitu bantah kahwin. Semua tak betul. Jangan. Kahwin itu betul. Perkahwinan tu bagus. Yang tak bagus orangnya. Walaupun kahwin seorang, tetap kena adil. Apatah lagi 2, apatah lagi 3. Jadi engkau tak layak untuk berkahwin 2. Tiba-tiba engkau buat, maka jadilah tidak adil. Sebab itu Allah kata apa? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tak boleh adil, seorang cukup. Seorang cukup. Okey. Ustaz, sekarang adil daripada segi apa, Ustaz? Adil daripada segi apa? Baik, satu. Dalam Quran sebut, walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan boleh berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, walaupun kamu cuba nak bagi adil. Kamu takkan boleh berlaku adil. Okey, itu ayat Quran, Ustaz. Tengok, Allah sendiri cakap, kamu takkan boleh berlaku adil walaupun kamu cuba nak buat. Habis itu Nabi Muhammad kahwin 2, 3, 4. Sayyidina Umar kahwin. Sahabat-sahabat Nabi kahwin 2, 3. Adakah mereka tidak adil? Awak salah faham ayat itu. Ayat itu memberi faham tidak boleh berlaku adil dalam perasaan. Orang yang nak kata adil dalam perasaan, mustahil berlaku adil. Contoh, akak-akak. Akak-akak sayang ke anak-anak? Akak ada 4 anak, Ustaz. Semua sama je, Ustaz. Semua sama je. Kak tak pernah nak beza-bezakan kasih sayang. Semua anak akak. Ya. Ya. Bukan ada seorang yang akak lebih. Tak ada, Ustaz. Anak nombor 1, cikgu. Anak nombor 2, kerja kelang. Anak nombor 3, menganggur. Anak nombor 4, isap dadah. Yang nombor 4 ni, tiap-tiap hari curi. Kuali dia curi jual. Dapur dia jual. Gigi palsu mak dia pun dia jual. Anak nombor 1 itulah yang duk support mak dia. Nombor 1 ni lah yang duk bayar makan mak dia, yang ubatkan mak dia. Antara 4 ni, yang mana kak paling sayang? Yang nombor 1. Kak tak adil. Berdosa kak. Itu bukan berdosa. Perasaan tak boleh paksa. Macam tuan-tuan malam ni. Kalau ustaz datang. Jomlah datang malam ni Ustaz Kazam. Tak nak, tak minat. Aku kalau Ustaz Kazum pun datang. Ustaz Kazam malah lah. Tak apalah, aku duduk di rumah je lah. Berdosa kau pilih-pilih Ustaz. Itu perasaan. Kalau Ustaz tu datang, aku tak faham. Macam mana aku nak datang? Mula-mula aku dah nak faham dah dia cakap tau. Tiba-tiba dia cakap haram pula. Mula-mula halal. Dia sebenarnya benda itu halal ya, halal. Tetapi kalau kita melihat pendapat ini dia haram ya. Jadi pendapat yang pertama kata halal, pendapat yang kedua kata haram ya. Jadi kita yang dengar ni halal ke haram ke hailam ke apa. Tuan-tuan tak akan datang kuliah macam tu. Pasal apa? Pasal tak faham. Adakah berdosa? Tak. Itu perasaan. Perasaan itu tak boleh sama. Serupalah Kak Leha, suami 2 orang. Isteri pertama meninggal, kahwin baru. Kak Leha, antara arwah suami pertama dengan suami sekarang, mana yang Kak Leha paling sayang? Tak tahulah kan. Tahu, tapi kalau ikutkan yang arwah lagi bagus, berdosa Kak Leha. Itu perasaan tak boleh berlaku adil. Itu maksud ayat tadi. Kamu tidak boleh berlaku adil dalam perasaan. Balik rumah isteri pertama, balik juga. Ingat kan nak pergi rumah betina tu. Balik juga. Demam-demam cari kita juga. Ingat kan mencari penyondol. Penyondol dia bagi tuan. Penyondol tu kan babi. La ilaha illallah. Asal balik kena maki. Asal balik kena maki. Balik rumah nombor 2. Ya Allah. Abang, saya dah buat tom yam. Saya dah masak untuk abang tom yam. Telur dadah dengan sup ekor. Abang makan tau. Ya Allah. Abang nganga. Bukalah mulut.
Sedap tak abang? Sedap sangat, ya Allah. Sup ekor ni sedap. Macam kedai tom yam kat depan tu je. Memang pun. Saya beli. Balik rumah nombor 1. Lihat, tak ada masak apa-apa. Nak masak apa? Pergilah rumah penyondol tu. Macam mana tuan-tuan? Kunci pintu. Nak masuk kunci pintu. Tak ada mana Nak dapat 4 masuk Maharaja Lawak. Apa? Garang je, ya Allah. Tetapi walaupun dia macam tu, nafkah jalan. Adil kena jalan. Bermalam kena adil. Nafkah kena adil. Wajib. Dia garang bang. Dia garang ustaz. Yang nombor 2 tu lembut sikit. Yang nombor 2 garang. Yang nombor 1 lembut sikit. Walaupun perasaan tak sama. Tapi giliran kena adil. Bermalam kena adil. Nafkah kena adil. Yang tu kena adil. Sebab manusia mampu memberi keadilan. Tetapi dalam bab perasaan, manusia tak mampu. Tuan-tuan pun ada orang minat. Tuan-tuan tengok dia berlakon. Suka sangat. Suka sangat. Siapa? Rosyamno. Suka sangat dia berlakon. Mai satu lagi pula ni tak minat lah orang ni. Kita pelakon pun kita minat. Pembaca berita pun kita minat. Kalau orang ni baca berita, malas aku tengok. Adakah kita berdosa? Perasaan. Sebab tu Nabi Yaakob dengan anak-anak dia, 12 orang. Yang paling dia sayang siapa? Nabi Yusuf. Adakah Nabi Yaakob berdosa? Nabi Muhammad yang paling dia sebut Khadijah, yang paling dia sayang Aisyah, yang paling banyak dia korbankan, yang paling banyak dia puji Saudah. Masya Allah tuan-tuan. Adakah Nabi Muhammad ini tak adil? Dalam bab perasaan dia akan ada. Tapi dalam bab keadilan semua sama. Jadi tuan-tuan, syarat dia ialah mampu. Okey Ustaz. Saya setegak tentang lah. Saya jaga. Okey, saya pengawal keselamatan. Okey. Saya ada isteri seorang. Okey. Saya nak kahwin lain. Ulang balik. Saya pengawal keselamatan. Okey. Saya ada isteri seorang. Okey. Saya nak kahwin lagi satu. So, apa masalah dengan saya je? Nak tanya pendapat Ustaz, boleh ke saya kahwin? Saya tanya, mampu tak? Ustaz pun faham. Gaji 2,500. Mana mampu? Tu nak menikah apa? Masalah. Tak, dengar Ustaz. Yang ajak saya kahwin yang kedua ni, dia nak tanggung saya semua. Siapa? Perempuan tu lah. Dia nak tanggung abang. Dia kata tak payah bagi nafkah, tak payah bagi elang bulanan, tak payah apa makan minum, tak payah. Dia suruh saya kahwin dengan dia je. So macam mana Ustaz? Saya tak mampu Ustaz, gaji 2,500. Tapi dia ajak saya kahwin, dia kata yang lain dia lepaskan tanggungjawab saya. Dia tak ungkit, dia tak minta, dia kata jadi suami dia je. So macam mana Ustaz? Belasah je lah. Sebab apa? Sebab isteri tadi dah ambil. Nama dia apa? Patah nama dia. Jadi kalau tak mampu, yang hak nombor 2 cakap, awak kahwin dengan kita, kita tanggung awak semua. Awak bagi je giliran bermalam kat kita. Awak punya elong saya bagi pula sebulan 2,500. Wow. Maka pada masa itu daripada tak mampu, dia telah naik jadi mampu. Tapi kalau tak mampu, abang, isteri nombor 1 kata, abang nak kahwin lain itu hak abang. Saya tak pernah marah. Itu hak abang. Janganlah menangis, cakap elok. Tak adalah sedih. Saya tak bantah abang nak kahwin lain. Itu hukum. Hukum kata boleh. Tapi saya bantah abang. Kenapa? Sewa rumah saya bayar. Makan minum saya